Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian keempat iaitu bahagian terakhir bagi bab 7 matematik tambahan tingkatan 4 di mana kita akan fokus kepada 7.4 persamaan locus. Jadi sebenarnya locus ni kita pernah belajar sama-sama matematik tingkatan 3. Jadi mari kita imbas dahulu apa itu locus. Jadi locus bagi suatu titik bergerak ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Maksudnya adalah macam mana suatu titik itu bergerak mengikut syarat yang dinyatakan. Jadi semasa tingkatan 3, kita belajar untuk melukiskan locus tu mengikut syarat yang dinyatakan. Dan terdapat 5 jenis locus yang kita belajar semasa tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan 4 ni, apa yang kita akan belajar adalah bukan melukisnya tetapi untuk membentuk persamaan bagi locus tersebut, iaitu persamaan bagi lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang dinyatakan. Jadi untuk bahagian ni, kita tidak akan belajar untuk membentuk persamaan bagi 5 keadaan yang kita belajar untuk tingkatan 3. Apa yang kita akan belajar untuk membentuk persamaan tu hanya untuk 2 keadaan sahaja, iaitu kita ada keadaan A dan keadaan B. A itu adalah locus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap adalah malah. Maksudnya suatu titik itu adalah satu titik lah. Jadi bahagian ni locusnya sebenarnya adalah satu bulatan dan kita perlu carikan apakah persamaan bagi bulatan ini. Dan bahagian B pula kita akan belajar untuk nisbah jarak titik bergerak dari 2 titik tetap adalah malah. Maksudnya di sini sebenarnya kita mau bergerakkan satu titik tu daripada 2 titik. Tetapi 2 titik itu dia akan mengikut satu nisbah iaitu M kepada N. Apabila kita ada satu nisbah ini, kita ada 2 kemungkinan iaitu sama ada M dan N tu 1 kepada 1 atau selain daripada 1 kepada 1. Apabila dia menjadi 1 kepada 1, kita akan membentukkan satu pembahagi 2 sama serenjang iaitu dia akan menghasilkan locus yang kita belajar semasa tingkatan 3 lah. Dan satu lagi locus tu apabila MN itu bukan 1 kepada 1, dia akan membentukkan satu bulatan. Dan kita akan bincangkan secara terperinci nantilah. Jadi mari kita lihat dahulu jenis locus yang pertama ni. Jadi jenis locus yang pertama itu iaitu locus satu titik bergerak dari satu titik tetap adalah malah. Malah tu maksudnya adalah tetaplah. Jadi di sini sebenarnya apa yang kita nak buat tu adalah kita nak bentukkan persamaan bagi locus P. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita gunakan rumus jarak ini, iaitu kita diberitahu jaraknya iaitu jejari di sini atau R tu radius dan kita ada satu titik tetap. Titik tetap tu kita akan gunakan dengan wakilkan dengan X1 Y1 lah. Dan locus P itu disebabkan locus P itu adalah lintasan yang dilalui oleh P. P itu kita akan wakilkan dengan XY. XY di sini memang tiada nilai lah. XY itu adalah titik yang bergerak. Jadi XY itu kekal dalam bentuk boleh ubah X dan Y sahaja. Dan apa yang kita ada tu adalah kita ada titik tu, kita ada kita punya jarak. Dan kita akan tuliskan dengan gunakan rumus jarak ini, iaitu kita gunakan X tolak X, Y tolak Y sama dengan kita punya R. Dan kita memang ada punca kuasa 2 dan kuasa 2 di sini ya. Ini adalah rumus bagi jarak. Jadi kita sebenarnya hanya kembangkan kita punya persamaan tu. Selepas tu kita letakkan dia dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi sebenarnya bahagian yang pertama ni hanya seperti ini saja. Dan apa yang diuji itu adalah sama ada kita pandai untuk kembangkan kita punya persamaan dan tinggalkan dalam bentuk yang terringkas. Jadi mari kita teruskan. Jadi bahagian seterusnya adalah saya nak imbas kembali teknik untuk kembangkan ini. Jadi anda perlu ingat langkahnya mungkin agak panjang kalau anda tidak belajar macam mana untuk ringkasnya. Jadi di sini apa yang kita biasakan nampak adalah kembangan kuasa 2 ni. Jadi saya buat secara perlahan-lahan. A tolak B kuasa 2 tu kita tuliskan 2 kali dahulu. Selepas tu kita akan darabkan. Jadi apabila kita buka kurungan, anda perlu tahu yang depan ni akan darab dengan belakang. Jadi A darab A itu akan jadi A kuasa 2. A darab negatif B itu akan jadi negatif AB. Negatif B darab A itu akan jadi negatif AB sekali lagi. Dan negatif B darab negatif B itu akan jadi positif B kuasa 2. Jadi akhir sekali di sini, anda perlu nampak ini adalah sebutan serupa. Maka dia jadi A kuasa 2 tolak dengan 2AB
tambah B kuasa 2. Jadi kenapa saya imbas kembali ini? Sebab dalam buku teks, langkahnya dia akan terus kembangkan daripada sini ke sini. Jadi 2 ni dia tidak tunjukkan. Jadi saya nak ingatkan kembali macam mana kita buat secara ringkas tu. Jadi apabila kita ada kuasa 2 tu, anda perlu ingat yang 2 ni kita memang akan kuasa 2 dahulu. A itu kuasa 2 akan jadi A kuasa 2. Negatif B itu kuasa 2 akan jadi positif B kuasa 2. Jadi negatif tu tak ada lagi. Jadi anda perlu tahu ni dan ini jadi kuasa 2. Selepas tu, ke tengah-tengah ini kenapa kita ada negatif 2? Negatif 2 ni sebab kita ada 2 AB di sini. AB, AB dan dua-duanya dengan negatif, maka ini akan jadi negatif. Jadi lain kali apabila kita buat soalan seperti ini, kita boleh terus daripada bahagian kembangan ni terus kepada bentuk ringkas. Maksudnya terus kepada jawapan lah. Jadi contohnya di sini saya tunjukkan X tolak 3 kuasa 2. Jadi saya akan tuliskan X kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2 tu akan jadi positif 9. Selepas tengah-tengah itu, kita akan tuliskan macam mana. X darab negatif 3, negatif 3X. Darab dengan 2. Makanya jadi negatif 6X. Jadi anda perlu tahu kembangkan kurungan ni terus. Jadi saya bagi lagi contoh. Contohnya saya ada X tambah dengan 5 kuasa 2. Jadi di sini kita lihat apa bezanya antara yang positif dengan negatif lah. Jadi sekali lagi kita akan tuliskan yang depan dengan belakang dulu. X tu jadi X kuasa 2. 5 itu akan jadi 25. Dan tengah-tengah ini adalah X darab 5, 5X. 5X tu darab 2 tu akan jadi 10X. Dan di sini disebabkan dalam ni adalah tambah, ini pun akan jadi tambah. Jadi sebenarnya anda perlu bezakan keadaan tu lah. Apabila ada negatif atau tolak tu, di sini jadi tolak dan di sini jadi tambah, ini pun tambah. Jadi anda perlu pandai bahagian ini dulu sebelum kita lihat contoh soalan. Jadi pastikan semua tahu macam mana kembangkan kuasa 2 ni dengan lebih cepat supaya kita melangkah tidak panjang sangat. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi di sini kita lihat contoh yang pertama. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A 13 ialah 5 unit. Jadi bentuk lokus yang terhasil itu adalah dalam bentuk bulatan. Di mana kita ada titik A itu 1, 3. Jaraknya adalah 5 unit dan kita punya titik P ni akan sentiasa bergerak pada bulatan ini. Jadi apa yang soalan minta tu adalah apakah persamaan bagi bulatan ini. Jadi persamaan kita dibentuk berdasarkan rumus jarak tu. Jadi kita akan katakan dahulu kita punya titik P itu adalah sama dengan X, Y. Selepas tu kita akan gunakan kita punya rumus iaitu jarak PA itu akan sentiasa sama dengan 5 unit. Rumus jarak tu adalah punca kuasa 2. Kita akan gunakan titik P iaitu X tolak dengan A iaitu 1. Dan kita ada Y tolak dengan 3 kuasa 2 sama dengan 5. Jadi kita perlu kembangkan kurungan tu. Jadi pada masa yang kita kembang tu, kita perlu pindahkan kita punya punca kuasa 2 ni. Nak pindahkan punca kuasa 2 ni sebenarnya kita kuasa 2 kan ke dua-dua belah. Jadi semasa kita kuasa 2 kan, yang ini akan dihapuskan. Maka kita boleh terus ke dalam ni untuk kita kembangkan. Dan seperti apa yang saya minta anda imbas kembali tadi, kita perlu ringkas ini dengan cepat. Jadi X tolak 1 kuasa 2 tu kita akan dapat X kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 tu kita akan dapat positif 1. Selepas tengah-tengah ni adalah X darab negatif 1, negatif X. Dan kita darabkan 2. Dia jadi negatif 2X. Lepas tu kita kembangkan yang Y pula. Yang Y ni pun sama juga. Y itu akan jadi Y kuasa 2. Lepas tu negatif 3 tu kuasa 2 jadi positif 9. Dan negatif 3Y darab 2 tu akan jadi negatif 6Y. Sama dengan 25. Selepas tu kita hanya susunkan mengikut kuasa kita. Jadi kita akan letakkan X kuasa 2 dan Y kuasa 2 tu di depan. Lepas tu kita ikut dengan negatif 2X. Atau tolak 2X. Lepas tu tolak 6Y. Dan 1 tambah 9 tu akan jadi 10.
Dan kita perlu pindahkan 25 ke depan. Jadi daripada tambah tu pindah sebelah jadi tolak. Sama dengan sifar. Jadi kita punya persamaan tu adalah X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tolak 2X tolak 6Y tolak 15. Sama dengan sifar. Jadi begitulah kita punya persamaan bagi locus ini. Persamaan ni sebenarnya adalah persamaan bagi bulatan ini, iaitu locus P. Jadi begitulah jawapan untuk nombor 1 ini. Sebenarnya agak senang saja. Asal anda tahu kita gunakan rumus jarak. Selepas tu kita hanya perlu tahu macam mana kembangkan dan pemudahkan persamaan itu kepada yang terringkas. Jadi kita akan tinggalkan jawapan seperti ini sahaja kerana setiap sebutan itu adalah sebutan tidak serupa. Maka kita tidak boleh tambah atau tolak. Jadi mari kita lihat jenis locus yang kedua. Jadi jenis locus yang kedua adalah apabila kita ada nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malah. Maka di sini kita ada satu nisbah M kepada N. Jadi disebabkan kita ada dua titik, maka kita akan ada dua jarak. Jadi jarak PA, jarak PB sama dengan M kepada N. Jadi di sini kita melocus masih lagi adalah satu bulatan di mana P itu pada bulatan tu dia sebenarnya dia punya jarak antara B dengan A itu akan sentiasa kekal dalam bentuk M kepada N. Jadi kita perlu buat perbandingan dua kali itulah. Selepas tu kita perlu buat darab silang dan kita pemudahkan kita punya persamaan tu kepada bentuk yang terringkas. Biasanya kita akan ada X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2, lepas tu tambah dengan X tambah dengan Y, lepas tu dengan satu nombor. Begitu keadaannya di mana kita punya M dan N tu bukan satu kepada satu. Dan selain itu, kita juga akan ada satu keadaan di mana kalaulah kita punya M dan N tu adalah satu kepada satu, maka dia akan bergerak dalam bentuk pembahagi dua sama serenjang, iaitu garis lurus di antara dua titik ini. Maka kita perlu buat apa? Kenapa dia jadi PA sama dengan PB? Kerana asalnya adalah PA per PB sama dengan 1 per 1. Disebabkan 1 per 1 tu memang satu saja, maka ini darab ke sebelah, dia akan jadi PA sama dengan PB. Dan kita akan buat kembangan seperti biasa. Dan selepas tu kita akan nampak kita punya persamaan tu dalam bentuk linear, di mana kita punya X dan Y itu masing-masing kuasa 1 sahaja. Jadi mari kita bincangkan beberapa contoh soalan. Jadi contoh soalan ni adalah yang bentuk pertama, iaitu titik P bergerak dengan jaraknya dari titik A dan B dalam nisbah 2 kepada 1. Cari persamaan locus bagi titik bergerak P. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan katakan kita punya P sama dengan XY. Selepas tu kita akan tuliskan dalam bentuk pecahan, iaitu PA per PB sama dengan kita punya nisbah, iaitu 2 kepada 1. Jadi di sini apa yang kita akan teruskan adalah kita akan gunakan rumus jarak tu, masukkan kita punya koordinat. Selepas tu kita hanya kembangkan sahaja. X tolak dengan negatif 2. Disebabkan di sini kita ada negatif-negatif, maka kita perlu gunakan kurungan besar. X tolak dengan negatif 2 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan negatif 3 kuasa 2. Okey, kita perlu gunakan kurungan besar ni apabila dalam tu ada kurungan kecil. Lepas tu per PB. Jadi seterusnya kita pun gunakan rumus koordinat ni, iaitu rumus cari jarak. Jadi X tolak dengan 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2 per 1. Jadi sekali lagi kita gunakan kuasa 2 tu untuk hilangkan kita punya punca kuasa 2. Jadi kalau anda tidak letakkan kuasa 2 tu pun tak apa. Kita hanya sekadarkan pindahkan punca kuasa 2 tu ke sebelah menjadi kuasa 2 lah. Jadi di sini kita akan buka dalam tu. Iaitu di dalam ni kita akan nampak negatif-negatif tu akan jadi positif. X tambah 2 kuasa 2 tambah dengan Y tambah 3 kuasa 2. Yang bawah ini kita boleh buka sudahlah. Yang bawah ni dia akan jadi X kuasa 2. Lepas tu anda perlu tahu negatif 3 kuasa 2 tu jadi positif 9. Dan tengah-tengah ni adalah X darab negatif 3 darab 2, iaitu negatif 6X. Dan tambah dengan Y kuasa 2
Kalau kita nak teruskan terus yang tengah-tengah ni pun boleh. Y darab negatif 1, negatif Y. Negatif Y darab 2, negatif 2Y. Negatif 1 kuasa 2, jadi positif 1. Sama dengan 2 per 1 tu adalah 2. Dan kita pindahkan punca kuasa 2 tu ke sebelah. Atau tadi kita nak hilangkan punca kuasa 2 sebelah tu, kita sebenarnya kuasa 2 kan 2 belah. Maka ni jadi 2 kuasa 2. Jadi selepas tu, kita kembangkan yang atas tu, manakala yang bawah tu kita pemudahkan. Jadi yang atas tu, X tambah 2 kuasa 2. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah 4. Dan ni Y kuasa 2 tambah dengan 6Y tambah 9. Dan bawah ni kita susun semula, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 2Y. Dan 9 tambah 1 tu jadi 10. Sama dengan 4. Jadi disebabkan tak cukup luang, saya akan tulis ke sebelah. Jadi selepas tu, apa yang kita perlu buat adalah kita pindahkan yang punya bot di sini ke sebelah untuk kita darab silang. Jadi atas tu kita boleh susunkan, iaitu X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 tambah 4X tambah 6Y. Lepas tu 4 tambah 9 tu adalah 13. Manakala yang sebelah bawah tu pindah ke sebelah, kita akan darabkan dengan 4. Jadi kita akan salin semula ini dulu. Lepas tu kita kembangkan dengan darab 4. Jadi sebelah ni akan jadi 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tolak dengan 24X tolak dengan 8Y tambah dengan 40. Jadi selepas tu kita akan pindahkan salah satu belah tu untuk kita pemudahkan atau kita ringkaskan persamaan ini. Jadi apabila kita pindah tu, kita cuba bandingkan nombor di depan X kuasa 2, Y kuasa 2 tu. Lihat di mana bahagian yang lebih besar supaya kita hasilkan bentuk yang positif lah. Jadi di sini kita bandingkan X kuasa 2 dengan 4X kuasa 2. Jelas sekali adalah X kuasa 2 tu lebih kecil. Maka kita akan pindahkan semua ini ke sebelah ni supaya bahagian ni kita tinggal kosong saja. Jadi depan tu kita tinggalkan jadi kosong. Nanti kita akan terbalikkan lah. Sifar tu memang kita akan letak di belakang nanti. Jadi di sini 4X kuasa 2. Jadi positif X kuasa 2 atau tambah tu jadi tolak. Lepas tu kita ada 4Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2 tu jadi tolak Y kuasa 2. Lepas tu kita ada tolak 24X. Dan pindahkan 4X tu jadi tolak 4X juga. Dan kita ada tolak 8Y. Tambah 6Y tu pindahkan sebelah jadi tolak 6Y juga. Dan 40 tu pindahkan 13 tu tambah 13 jadi tolak 13. Selepas tu kita hanya pemudahkan 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 jadi 3X kuasa 2. 4Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 jadi 3Y kuasa 2. Negatif 24X tolak 4. Jadi di sini dua-duanya negatif, maka kita akan jumlahkan jadi negatif 28X. Negatif 8Y tolak 6Y jadi negatif 14Y. Dan 40 tolak 13 tu akan jadi 27. Sama dengan sifar. Jadi perhatikan di sini, kita lihat dulu nombor tu. Adakah semua nombor tu boleh dipemudahkan. Dan perhatikan di sini, ada 28 dengan 14 tu tak boleh bahagi dengan 3. Maka dia tidak dapat dipemudahkan lagi. Dan ini adalah jawapan akhir. Jadi sebenarnya soalan seperti ini kita hanya perlu pandai untuk susunkan dalam persamaan atau rumus jarak tu. Selepas tu kita sebenarnya hanya diuji untuk kembangkan kurungan dan kita pemudahkan persamaan tu kepada bentuk yang terringkas. Dan kita punya persamaan yang terhasil ni adalah persamaan bagi bulatan tu, iaitu locus P. Jadi begitulah jenis soalan yang pertama ni, iaitu MN kita bukan jenis 1/1. Selepas tu kita lihat lagi satu contoh di mana kita punya MN tu adalah 1/1. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A dan B itu adalah sama. Sama tu maksudnya adalah 1/1 lah. Jadi keadaan ni boleh kita lakarkan gambar rajanya. Contohnya saya lukiskan A di sini dan kita punya B di sini. Jadi kita punya lokus P itu sebenarnya adalah pembahagi dua sama serenjang di tengah-tengah ni. Jadi persamaan yang kita akan buat tu nanti kita akan lihat dia adalah persamaan bentuk linear. Iaitu X dan Y itu adalah kuasa 1 sahaja.
Jadi kita akan mulakan dengan katakan P sama dengan X dan Y. Jadi P kita memang adalah pemboleh ubah X dan Y lah, sebab kita tidak tahu koordinat P itu dia adalah titik yang sentiasa bergerak. Jadi P itu maksudnya adalah titik yang di atas ni lah. Ini adalah P. Selepas tu kita hanya gunakan persamaan kita, iaitu PA per PB sama dengan 1/1. Iaitu sebenarnya adalah PA sama dengan PB. Jadi sekali lagi kita akan masukkan koordinat A dan koordinat B itu ke rumus jarak tu. Jadi kita akan lukiskan punca kuasa 2. Lepas tu X tolak dengan koordinat A iaitu 1 tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan kita punya X tolak 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 4 kuasa 2. Jadi selepas tu kita akan hilangkan kita punya punca kuasa 2, iaitu dua-dua belah ni ada punca kuasa 2 dan dua-dua belah ni akan kita kuasa 2 kan. Jadi apabila kita kuasa 2 kan, punca kuasa 2 tu akan hilang lah. Jadi kita terus kembangkan yang kurungan dalam sahaja, iaitu X tolak 1 kuasa 2 tu jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Jadi pada peringkat ni anda perlu pastikan sendiri pandai untuk ringkasnya dengan cepat. Lepas tu kita nampak Y kuasa 2. Lepas tu tolak 4Y tambah 4. Dan anda perlu hati-hati semasa kembang tu lah. Jadi di sini X kuasa 2 tolak dengan 6X tambah 9. Dan kita punya Y kuasa 2 tolak dengan 8Y tambah dengan 16. Selepas tu kita hanya pemudahkan sahaja. Jadi kita kumpulkan kita punya X kuasa 2, Y kuasa 2, tolak 2X, tolak 4Y. Dan 1 tambah 4 tu adalah 5. Dan sebelah ni pun sama juga, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 8Y tambah dengan 9 tambah 16 tu adalah 25. Selepas tu kita perlu kumpulkan ke sebelah. Jadi kita semasa kumpul tu kita boleh tolakkan dengan sebutan serupa. X kuasa 2 tu akan tolak dengan X kuasa 2 dan Y kuasa 2 tu akan tolak dengan Y kuasa 2. Itulah kenapa kita punya X kuasa 2 dan Y kuasa 2 tu akan hilang. Selepas tu kita diikuti dengan tolak 2X dan sebelah ni tolak 6X tu jadi tambah 6X. Tolak 4Y tu akan kekal. Selepas tu tolak 8Y tu pindah ke sebelah jadi tambah 8Y. Dan 5 tambah 25 tu pindah ke sebelah jadi tolak 25. Anda perlu ingat setiap kali anda pindah ke sebelah tu, yang pindah itu saja yang akan tukar tanda. Jadi selepas tu kita perlu pemudahkan dan disebabkan saya tak cukup luang, saya akan teruskan di atas ni. Jadi kita X kuasa 2 tolak X kuasa 2 ni sudah tak ada. Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 pun sudah tak ada. Negatif 2X tambah 6X tu akan jadi 4X. Dan negatif 4Y tambah dengan 8Y tu akan jadi positif 4Y. Dan 5 tolak 25 tu akan jadi negatif 20 sama dengan sifar. Dan di sini kita semak nombor ni. Nombor ni boleh kita pemudahkan dengan bahagi semua dengan 4. Jadi kita akan dapat ni bagi 4, X tambah Y tolak 5 sahaja. Jadi persamaan yang kita bentukkan tu memang persamaan linear kerana kuasa bagi X dan Y tu adalah kuasa 1 sahaja. Jadi itulah kenapa kita akan bentukkan satu garis lurus kerana ni adalah persamaan linear. Jadi begitulah 3 keadaan bagi 7.4 ini di mana kita belajar untuk membentukkan persamaan lokus. Jadi agak senang sahaja, iaitu kita hanya perlu tahu koordinat tu, selepas tu kita masukkan ke dalam rumus jarak. Apa yang diuji adalah kita perlu pandai untuk kembangkan kita punya kurungan dan macam mana kita pemudahkan kita punya persamaan dengan tambah tolak sebutan yang serupa. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana kita bentukkan persamaan lokus, dan itu saja untuk video kali ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.